kepada semua sekali, sahabat-sahabat yang semua saya kenal di hadapan ni, dengan tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ramai datang hari ini dan saya sendiri pun sangat rasa gembira. Saya mulakan ucapan saya dengan dua ayat terakhir dalam surah At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Mari kita semua sekali bertawakal kepada Allah. Niat malam ini kita menunaikan fardu kifayah untuk kita berserah diri kepada Allah, untuk negara kita, untuk negeri kita, dan untuk bangsa kita. Boleh niat? Kita niat, kita dapat pahala, kita melakukan dengan pesanan yang saya buat tadi. Malam ini, seperti yang disebut oleh juruacara, perempuan lebih ramai daripada laki-laki. Jadi saya nasihatkan kepada orang perempuan, balik sebelum tidur, bisik pada suami masing-masing. Bang, jangan lupa Barisan Nasional. Kalau abang tak suka Barisan Nasional, abang jangan tidur dengan saya. Sebab saya datang jauh daripada Kuala Lumpur. Datuk Abdullah pun jauh daripada Kuala Lumpur. Haji Ahmad Usop pun jauh daripada Kuala Lumpur. Semua dah pencen. Haji Gaus daripada Johor Bahru. Datuk Osman Jais daripada Segamat. Kita datang kerana kita bersemangat nak memastikan Johor menebus maruah balik. Dalam pilihan raya yang lepas, dekat sini, dua Dewan Undangan Negeri. Bukit Pasir, Bukit Kepong. Dua-dua bukit. Saya tanya dengan orang Bukit Pasir malam ini. Ikhlas betul-betul jawab dengan saya. Tadi saya kata bersaksikan Allah. Boleh tak kita menang PDM ini pada pilihan raya akan datang? Ikut rasionalnya sangat boleh. Kenapa? Datuk Samad tadi sebut, undi semua sekali yang akan keluar ialah 4,100. Melayu 3,005. India, China lebih kurang 1,100. Takkan tak boleh menang. Betul tak? Kalau kita bekerja sungguh-sungguh. Pilihan raya kali ini lain daripada yang lain. Ketua bahagian paguh dahulu tak lain tak bukan Tan Sri Mahyudin bin Muhammad Yassin. Sekarang Tuan Haji Ismail, insya-Allah dia jadi calon akan datang dalam pilihan raya ini.
insya-Allah. Dan di sini calonnya insya-Allah Ketua Pemuda bahagian Paguh. Bila saya sebut begitu, maknanya saya hendakkan kita telah bersedia di segi mental, juga di segi tenaga yang akan kita korbankan. Tuan-tuan dan puan-puan, kenapa pilihan raya Johor buat? Kerana politik tak stabil. Politik tak stabil, pelabur yang ada keluar, pelabur tak masuk, pekerjaan tak ada, dan orang berniaga pun jadi susah. Kita tidak boleh mentadbir negeri Johor dengan baik. Tadi kita nyanyi lagu UMNO Pusat, kemudian kita nyanyi lagu UMNO Johor. Lagu UMNO Johor dicipta oleh Tan Sri Abdul Ghani bin Osman. Saya cakap ni kerana saya terlibat sama. Dan cuba tuan-tuan, puan-puan hayati dia punya seni kata dia. Sangat jauh berbeza antara seni kata UMNO Pusat dengan UMNO Negeri Johor, dan memang lagi bagus seni kata, dan itu maksud kita untuk kita memajukan negeri kita. Jadi faktor kenapa kita mengadakan pilihan raya Johor ialah lain tidak, iaitu untuk memastikan politik negeri Johor tak stabil. Untuk memastikan politik Johor stabil. Saya nak ambil masa insya-Allah dalam 15 minit saja untuk buka minda kita. Menteri Besar sekarang Datuk Seri Utama Hasni bin Muhammad. Kalau kita tengok, PKR pun dah menamakan calon pilihan raya dia, iaitu Dr. Mazli Malik. Saya cuma nak bawa pemikiran tuan-tuan puan-puan sekalian. Kita nilai Dr. Mazli Malik. Dia pernah jadi Menteri Pelajaran. Apa dia buat? Apa dia buat? Tukar kasut. Bukan saya cakap, tuan-tuan jawab. Tukar kasut hitam, stokin hitam, betul? Saya tanya pula, kalaulah dibandingkan, kita ada anak, kasut hitam dengan beg berat, mana lebih utama? Kita selesaikan masalah beg berat dulu, betul? Itu aja pun kita dah boleh menilai betapa mampukah dia menggalas jawatan dia. Lagi satu, dia kata kalau dia menang, dia hapuskan tol Sembang Renggam. Ada dia janji? Sekarang katalah dia buat. Dia tak buat kan? Katalah dia buat. Dia tutup tol. Orang Sembang Renggam nak keluar ke tol, nak masuk jalan plus, highway, dia kena lalu mana? Marah tak marah orang Sembang Renggam pada dia? Akhirnya orang Sembang Renggam marah. Ataupun sebaliknya,
Katalah dia buka tol tu. Maknanya siapa lalu dekat situ, percuma. Sebab dia kata tak payah bayar, hapus. Orang pun lalu, semua sekali daripada highway, nak ke Johor Bahru, masuk situ, tak payah bayar. Apa kesannya? Jalan lama jadi jam. Konsesi plus akan saman dia. Bila saya cerita macam ini, dia sebelum nak sebut janji dia, dia fikir tak? Ataupun dia letak kepala otak dia dekat kepala lutut. Ini saya cakap. Jadi saya rasa dia tak layak nak menawarkan diri jadi menteri besar. Jadi menteri besar ni bukannya mudah. Saya cerita pengalaman saya pula. Ini saya jumpa Dr. Syahrudin masa dia jadi menteri besar. Isunya saya tak payah sebut, tapi bila saya bentang kepada dia, dia pun tanya, ni nak buat macam mana Betul. Jadi bukanlah mudah jadi menteri besar. Kemudian tuan-tuan cuba perhatikan pula, berapa ramai parti yang nak bertanding, berapa banyak parti yang nak bertanding. Amanah misalnya nak letak berapa? 16 kerusi. PKR ada, Muda ada 6, tapi yang dengan PKR dia dah bergaduh. Bersatu lagi 42. Katalah sebelah sana menang. Sikit nak pilih seorang jadi menteri besar, jadi gaduh tak? Ada lobby-melobi tak? Ada. Mesti. Jadi kan lebih senang kalau kita dah dengan Barisan Nasional, kita tak ada tanggungjawab nak berbincang-bincang lagi dalam soal menteri besar. Barisan Nasional telah menentukan bahawa calonnya adalah Datuk Hasni bin Mohamad. Saya cakap ni, saya nak bagi tahu dengan tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian, tolong bagi tahu anak muda kita yang 18 tahun ni, yang kali pertama mengundi, supaya dia faham betul-betul senario politik. Pada pengamatan saya, Bukit Kepung, Bukit Pasir, kalau betul-betul kita bersatu hati, insya-Allah kali ini boleh menang dua-dua. Saya tengok dalam MUA ada semua sekali 4 bahagian. Paguh, Ledang, Bakri, MUA. Semua sekali ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kerusi. Yang paling cantik insya-Allah Paguh. Dan sepatutnya ada kewajaran bagi kita semua sekali pakat supaya belah MUA ni semua sekali kita dapat ambil semula, bukan sahaja Paguh ini. Tapi saya tanya dengan Paguh, boleh tidak untuk 2 kerusi ini kita betul-betul bekerja kuat dan kita menangkan semula? Boleh? 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 Alhamdulillah. Rabbil alamin. Syed Saddiq, dia akan letak satu orang anak gadis muda dekat apa? Bukit Pasir.
Jangan pula orang tua laki-laki kerana tengok calon muda perempuan terus cair, terpesona. Jangan. Tapi kena ingatkan gini aja. Muda bawah Syed Saddiq, umur dia berapa? 4 bulan. Baru 4 bulan ditubuhkan. Kalaulah kata dianya budak, baru pandai apa? Pandai nyusu aja. Politik ni tidak semudah macam apa nama? Kita dah tahu segala-galanya. Tidak. Dia mengambil masa yang panjang untuk matang, sama macam kita orang tua. Jadi saya rasa dia ambil masa yang lama lagi untuk dia betul-betul membuktikan yang dia berupaya. Dan di samping itu, jangan lupa, siapa yang mendukungi dia? DAP. Kalau kita tengok dia, Amanah dan DAP. Amanah tu dah diperkudakan oleh DAP. Muda pun ke arah itu. Ini tafsiran saya sebagai orang veteran di dalam politik. Jadi kita tanya balik pada anak kita yang pengundi muda 18 tahun ni, sampailah yang baru terdaftar dengan sendirinya yang tak pernah mengundi, mana dia nak menentukan nasib masa depan dia. Nak diperalatkan oleh DAP ataupun dia betul-betul nak memperjuangkan untuk nasib bangsa kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, Atuk tak tahu saya punya pemikiran begini saja. Orang politik bila dah pencen, buat cara pencen dan jangan lagi terlibat dalam politik. Aman negara. Dia nak suruh kalau boleh anak dia Mukhris Mahathir jadi apa? Perdana Menteri. Itu dia punya angan-angan yang saya nampak. Tapi Mukhris dah pernah jadi Menteri Besar Kedah. Kalau kita tengok, dia jadi Menteri Besar Kedah, dia tak duduk di Kedah pun. Tanyalah orang Kedah. Dia duduk Kuala Lumpur, seminggu sekali, 2 minggu sekali, dia pergi ke Kedah. Agak-agaklah, kalaulah kata dia jadi Perdana Menteri Malaysia, macam mana kita semua? Itu pada pengamatan saya. Saya betul-betul mengharapkan agar Tun Dr. Mahathir menghayati betul-betul dan percayakan kepada siapa yang akan dilantik, diangkat oleh rakyat itu sendiri untuk memimpin negara ini. Kalau tidak, dia jadi berkecamuk dan kemudian kita nampak daripada dia menubuhkan berjasa, belum lagi, bersatu, kemudian lepas tu dia jadi pejuang, kemudian dia jadi muda, baru pecah-pecah balik semua sekali orang apa? Melayu.
Ke mana akhirnya kita? Kita berpecah. Orang yang akan apa? Dapat faedah daripada perpecahan kita itu. Akhir sekali, Abah. Abah ni, dia dekat dengan Paguh. Eloklah dia tidak bertanding di dalam PRN Negeri Johor kali ini. Tapi kalau kita tengok dia pergi ke Tenggaruh baru-baru ini, dia cakap, "Podeh." Saya tanya dengan sahabat saya, "Podah ni apa?" Dia kata, kalau kita suruh podah, makna pergilah. Kalau pada anak kita, podah, makna kita kata, tepi. Betul. Saya cuma minta pada orang Paguh, saya tak komen banyak-banyak. Dalam pilihan raya kali ini, 2 Dewan Undangan Negeri Paguh di Paguh ini pastikan menang. Itu pun kita sudah menyebut dalam hati kita bahawa kita kata kepada dia, podah. Dia pun tak pernah mengundi di Paguh, saya tahu. Selamanya dia mengundi di Parlimen Muar. Saya pun tak berapa faham. Saya berani komen ni pasal saya pernah bergaduh dengan Datuk Ghani Osman. Pasal masa saya menjadi Ketua UMNO bahagian Kulai, Tan Sri Mahyudin nak bertanding timbalan Presiden, sayalah yang ulur kepala kumpul kawan-kawan ramai-ramai di Johor ni untuk sokong Tan Sri Mahyudin. Datuk Samad Arifin tahu. Tuan Haji Ismail pun tahu. Akhirnya saya bergaduh dengan Tan Sri Ghani Osman. Tapi saya kata kerana dia orang Johor. Yang saya sedihnya ialah begini. Katalah kita dah berkahwin dengan isteri kita. Kemudiannya kita bercerai dengan isteri kita. Tak adakah sedikit kebaikan kepada isteri kita masa dalam perkahwinan kita? Ada banyak. Tapi bila kita bercerai, buruk terus ke bekas isteri kita? Tak patut dia memburuk-burukkan UMNO. Banyak jasa UMNO kepada dia. Kalau tidak kerana UMNO, tak duduk dia di situ, di atas tu. Betul? Dan orang-orang Paguh pun berapa kali mengundi untuk dia. Jadi orang kata ada adablah sikit. Berpada-pada. Dan jangan menyusahkan kita yang di bawah ini. Jadi sekali lagi, mengakhiri ceramah pendek saya ini, saya tanya balik dengan tuan-tuan dan puan-puan. Boleh kerja dengan rela hati, dengan komitmen untuk memastikan Dun Bukit Pasir ini menang di dalam pilihan raya pada 12 hari bulan Mac akan datang. Boleh? Boleh? Alhamdulillah. Rabbil alamin. Kepada Allah saya berserah dan kita kerja dengan niat seperti yang saya cadangkan tadi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.